Shalom, saudara-saudari sekalian, persilakan duduk. 弟兄姐妹平安，请坐。 Bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, baik di rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. 我们感谢主，今天早上我们可以一起在主的教会来敬拜，或者在各家。 Kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada di dalam hati kita masing-masing. 愿主的平安就是充满我们每一个人的心中。 Dan semoga menjelang kita memperingati sengsara Tuhan, hati kita dihangatkan kembali oleh kasih Tuhan yang rela berkorban bagi kita. 当我们要纪念主耶稣的受苦，让我们的心再次被主的爱所复兴。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. 当我们还没有听到之前，我们先祷告来求上帝的带领。 Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. 我们感谢你，今天早上此时此刻，我们可以来敬拜你。 Tuhan tenangkanlah hati dan pikiran kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu. 主，求你安静我们的心思，好让我们可以专心的领受你的话语。 Roh Kudus urapi kedua hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman. 求主恩惠你两位有限的仆人和我们每一位。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-3, kemudian ayat yang ke-11 sampai yang ke-27 saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian. 我们打开路加福音15章1到3节，然后11到32节，我要为大家念。 Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya.
Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Sampai di sini pembacaan firman 我 Tuhan. 们读经到此为止。 Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. 听到并行道的有福了。 Saudara-saudari sekalian, kita melihat di sini adalah foto dari seorang ayah Ukraina yang akan berpisah dengan anaknya. 弟兄姊妹，我们可以看见有一位父亲，他在乌克兰，他要和他的女儿离开， Dia akan mengantarkan anak dan istrinya untuk pergi mengungsi ke tempat yang aman. 他要送他的太太和他的女儿到一个比较安全的地方。 Sang ayah ini sangat mungkin adalah seorang tentara yang harus mengabdikan diri pada tugas negara. 这父亲很可能是一位军队，他要爱护他的国家， Dan dia harus berpisah mungkin untuk selama-lamanya dengan keluarganya. 他必须和家人离开，可能会是一辈子的离开。 Ini adalah satu momen yang sangat menyedihkan dan mengharukan. 这是很非常的时刻，很难过的时刻。 Saudara-saudari sekalian, saya rasa setiap kita pasti pernah mengalami kehilangan. 弟兄姐妹，我觉得我们每个人都失去过， Dari kehilangan dokumen, kehilangan pekerjaan karena kita di PHK, atau kehilangan kekasih karena putus cinta. 从失去文件、失去我们的工作，因为被裁员，或者失去我们所爱的人，因为失恋。 Dan juga sampai kita pernah juga mengalami kehilangan kekasih jiwa kita karena kematian. 甚至我们失去我们爱的人，因为死亡。 Kehilangan kekasih jiwa adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. 我们失去我们的爱人是一种很痛苦的经验， Ia akan meninggalkan luka dan lubang di dalam jiwa kita. 在我们的心里会留下很大的痕迹，并很深的空洞。 Demikian juga hati Allah merasa sedih dan kehilangan karena manusia berdosa dan meninggalkan Tuhan. 同样，上帝的心非常难过与失落，当罪人离弃他的时候。 Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, 3 perumpamaan Lukas 15 ini, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. 在路加福音15章有3个比喻，就是迷羊的比喻、事前的比喻、浪子的比喻。 Ini menggambarkan bagaimana hati Allah merasa sangat kehilangan karena jiwa-jiwa yang tersesat. 这3个比喻表示上帝的心非常失落，当世上的灵魂还不信他的时候。 Dan bagaimana Tuhan berusaha dengan keras untuk mencari dan mengejar jiwa-jiwa yang hilang ini kembali ke pangkuannya. 上帝就寻求这些世上的灵魂可以回到他的怀抱。 Dan ketiga perumpamaan ini juga mengajarkan satu fakta. Bagaimana Allah bersukacita, seisi surga bersukacita kalau ada satu jiwa bertobat kembali kepada Bapa. 这3个比喻告诉我们同一个事实，就是当一个人悔改相信上帝的时候，在天上有大的喜乐。 Saudara-saudari sekalian, apakah jiwa yang hilang itu adalah saudara dan saya? 弟兄姐妹，请问你，那世上的人是不是你和我？ Perumpamaan anak yang hilang ini menggambarkan kerelaan hati Allah untuk menerima kembali anak yang hilang. 这浪子的比喻表示上帝愿意接受这世上的儿子。 Dia meminta sepertiga daripada warisan ayahnya. 这儿子要求他的遗产就是1/3， Dan dia meninggalkan rumah, tidak ada kabar dan tidak kembali pulang ke rumah. 他就离家出走，没有消息。 Bersenang-senang, berfoya-foya sampai hartanya ludes. 他在外面吃喝玩乐，甚至他的钱花光了。 Menurut hukum Taurat, seorang anak berhak menerima sepertiga bagian warisan ayahnya sekalipun ayahnya masih hidup. 按律法来说，一个儿子可以得到他父亲的财产，就是1/3的遗产，虽然他的父亲还活着。
Di dalam keadaan yang sulit, akhirnya anak ini bertobat dan pulang kembali ke rumah ayahnya. 在非常很难的处境，这孩子最终他悔改，回到他父亲的家里。 Timothy Keller di dalam bukunya The Prodigal God mengatakan sebetulnya yang hilang ini bukan hanya si anak bungsu, tapi juga anak sulung. 提摩太开勒在他写的书《悔惑上帝》，他这样说：其实迷失的不是小的儿子，也包括长子。 Anak sulung ini terhilang di dalam rumahnya sendiri. 这长子在自己的家迷失。 Perumpamaan ini dengan powerful menentang pembenaran diri dari sang anak sulung. 这个比喻很强烈的反对长子的自以为意， Dan berpuas diri dengan religious practice. 以及对宗教活动的自我满足。 Kedua-duanya sesungguhnya terhilang di rumah bapaknya sendiri. 这两个其实在描述都是他们在上帝的殿失丧了。 Seandainya saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus berhenti kepada kisah anak yang bungsu ini. 弟兄姐妹，如果主耶稣只讲到这个比喻，停在这小儿子的故事， Kisah ini sudah cukup kuat untuk menggambarkan hati Bapa yang mencintai orang yang berdosa. 这个比喻也够清楚的传达一个非常重要的信息，就是上帝的爱对罪人的爱就是无条件的爱。 Tetapi Yesus tidak berhenti kepada kisah anak yang terhilang ini. 但是主耶稣没有停到这个小儿子的比喻， Tapi Yesus menambahkan respon daripada anak sulung terhadap pertobatan adiknya. 但是主耶稣继续讲，长子的回应就是对他弟弟的悔改。 Yesus melalui perumpamaan ini juga ingin mengajarkan sesungguhnya banyak orang terhilang di rumah Tuhan. 主耶稣其实要讲到，在上帝的殿，很多人还是失丧的， Karena tidak meresponi anugerah Tuhan dengan tepat. 因为没有正确的回应上帝的恩典。 Injil Lukas 15 ayat 1 dan 2 dicatat di sana. Yang menjadi pendengar perumpamaan ini adalah orang Farisi, orang berdosa, dan pemungut cukai. 路加福音15章第1到第2节记载，当时的听众就是税吏、罪人和法利赛人。 Anak sulung itu adalah anak bungsu adalah gambaran daripada orang berdosa dan pemungut cukai yang meresponi anugerah Tuhan. 这小的儿子代表税吏和罪人，他们对他们的罪恶有所回应。 Dengan hati yang hancur, dia datang ke hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. 他们就以破碎的心来到上帝的面前悔改。 Anak sulung adalah gambaran daripada orang Farisi yang membenarkan diri di hadapan Tuhan. 长子就是代表法利赛人，他们觉得自己在上帝的面前是对的。 Yang pertama yang kita ingin renungkan bagaimana hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan. 第一点，我们要思想的就是上帝的心非常充满怜悯。 Sang ayah ini menyambut anaknya dengan penuh dengan belas kasihan. 这位父亲很热情的来迎接他的儿子， Dengan penuh kehangatan dia menyambut anaknya. 他就非常热爱的迎接他的儿子。 Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan dia merangkul dan mencium anak ini. 在20节这里说，父亲抱着他的孩子以亲他。 Kata mencium adalah katephilesin, artinya mencium berulang-ulang dan mencium dengan penuh kasih sayang. 这个亲他在原文卡德比利山，他的意思就是连续亲他。 Ayat 22 dikatakan bahwa dia menyambut anak ini bukan sebagai seorang budak, tapi sebagai seorang anak. 22节这样说，他父亲接待他不是为奴仆，他是为儿子。 Dia mengenakan jubah yang terbaik, cincin dan sepatu kepada anaknya. 他父亲就把上好的袍子给他穿，机子和鞋子给他。 Semua ini dilakukan untuk memulihkan harga diri, dignity daripada anaknya. 他父亲这样做是为了要恢复他儿子的尊严。 Di dalam hukum Taurat, seorang anak yang degil, yang tidak mau mendengar perkataan orang tuanya, 在律法记载，如果有一个儿子顽梗悖逆，不听从他父亲的话， yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, 他在外面到处都是乱来的， maka
Maka kedua orang tuanya karena sudah putus asa akan menghajar, memukul anak ini. 那么他的父亲因为放弃了，就可以惩罚他。 Dan kalau anak ini juga tidak mau mendengar juga, 如果这个孩子再不听他父亲、他父母的话， orang tuanya akan menyerahkan kepada tua-tua kota itu. 这父母要把他交给城门的长老， Dan tua-tua kota akan membawa anak ini di tengah-tengah kota 所以这长老要带这个孩子到市中心， dan merajam anak ini. Orang-orang sekota akan merajam anak ini sampai mati. 这虔诚的人就可以用石头打死他， Karena perbuatan anak yang tidak berbakti ini jahat adanya di mata Tuhan. 因为这个孩子的行为是恶的。 Saudara-saudari sekalian, ayah anak ini tidak berbuat demikian. 弟兄姐妹，但是这位父亲他却没有这样做。 Hati ayah yang penuh belas kasihan dan pengampunan ini, walaupun si bungsu ini sudah bikin malu dan membuat hati ayahnya hancur waktu itu. 这位父亲他的心充满怜悯与饶恕，虽然这小的儿子已经把他父亲的脸丢光了， Belas- 虽然他已经破碎了他父亲的心， Belas kasihan, kasih sayang ayah menang di atas semuanya. 但是这位父亲的慈悲与怜悯胜过这一切。 Dia mengambil keputusan yang luar biasa. Dia menerima anaknya kembali tanpa syarat. 这父亲做了让人意外的决定，就是他无条件的接受他的儿子。 Dia mengadakan pesta besar menyambut anaknya, mengundang orang-orang satu desa. 这父亲就摆设宴席，就邀请所有的村人， Satu tanda syukur dan kebahagiaan dari si ayah. 这就是表示父亲的感恩与幸福。 Inilah gambaran hati Bapa di surga yang penuh belas kasihan dan kasih sayang. 这就是写照了我们天父的上帝，他的心充满慈爱与怜悯。 Kasih Bapa yang mengampuni kita tanpa syarat dan mencari kita yang terhilang. 上帝的爱无条件的饶恕我们，上帝的爱寻求我们世上的 Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹。 kalau kita adalah ayah daripada anak yang hilang ini, 如果我们是这位浪子的父亲的话， apa yang bisa dibanggakan dari anak yang memboroskan harta orang tua? 有这样的孩子，我们有什么可以得到骄傲的？ Apa yang bisa dibanggakan sampai si ayah mengadakan pesta besar, mengundang orang-orang satu desa? 有什么值得骄傲？好让这父亲邀请全村的人来。 Tetapi kasih sayang seorang ayah, rasa syukur seorang ayah telah berbuat seperti demikian. 但是因为父亲的感恩与喜乐，他就这样做。 Hari ini apa yang Tuhan banggakan dari diri kita, orang-orang yang berdosa ini? 现在当上帝看我们的时候，上帝有什么反应？ Tetapi belas kasihan Tuhanlah. Pada hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. 但是今天因着上帝的恩典与怜悯，我们可以到主的家，我们可以成为上帝的儿女。 Perumpamaan ini juga berbicara mengenai pemulihan relasi seorang ayah dan anak. 这比喻也谈到亲子关系重新和好。 Relasi yang telah rusak karena mungkin tingkah laku dan prestasi anak itu tidak berkenan di hati orang tua. 这关系因孩子不良的行为与孩子的成绩达不到要求所破坏。 Hubungan yang rusak karena ego dan juga karena dosa dan ego pribadi. 一个关系因罪恶与个人自私所破坏的， Akan pulih kembali jikalau masing-masing orang tua dan anak rela merendahkan hati, saling mengampuni, saling mengasihi. 这些所破坏的关系都可以重新和好。如果亲子愿意彼此谦卑、彼此原谅、彼此相爱。 Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yaitu John Miller. 有一本书就是一位神父 John Miller 所写的， Tema buku ini adalah Comeback Barbara. 这本书的主题就是 Barbara 回来吧。 John Miller adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki seorang anak perempuan yang sangat bandel, namanya Barbara. John Miller 是一位神父，他有一个非常顽固的女儿，就是 Barbara。 Dia kawin lari dengan seorang yang tidak seiman. Barbara 与不同宗教的私奔， Kemudian dia bercerai dan kawin lagi dan cerai lagi. 她离婚，她再婚，她再离。
Akhirnya ada satu saat John Miller ini dia sangat putus asa. 有一段时间 ，John Miller 他觉得非常失望， Tuhan mengingatkan dia, 上帝在提醒他 kamu tidak cukup mengasihi anakmu. ：“John，你不够爱你的女儿。” Anak yang sudah begitu menyakitkan hati orang tuanya, tapi Tuhan mengingatkan, kamu tidak cukup atau belum cukup sungguh-sungguh mengasihi anakmu. 这个女儿已经把她的父亲的心伤透了，但是上帝却对她的父亲说：“John，你还不够爱你的女儿。” Saudara-saudari sekalian, waktu itu John menyadari, mengakui, memang dia belum sungguh-sungguh, belum cukup mengasihi anaknya. 弟兄姐妹，John 终于他觉悟到，他其实还不够爱他的女儿。 Ketika akhirnya dia datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, dan dia berubah untuk mau sungguh-sungguh mengasihi anaknya. 当 John 真正来到上帝的面前，他悔改，他要真正爱他的女儿的时候， Maka perubahan yang luar biasa terjadi. 那么有很大的改变就出现了。 Barbara akhirnya bertobat, Barbara 最终她悔改了， dan dia akhirnya kembali pulang ke rumah, 她就再次回到家， dan dia menikah lagi dengan seorang pria yang seiman. 她就与同信仰的人在结婚。 Kisah ini bukan berarti mengatakan ketika kita berubah sungguh-sungguh mengasihi anak kita, maka pasti akan terjadi suatu perubahan. 这故事不是告诉我们，当我们真正爱我们的孩子的时候，改变一定是发生的。 Tetapi mengajarkan satu hal kepada kita, 但是教导我们一个事情， bagaimana kita belajar seperti hati Tuhan untuk mengasihi, menerima kembali anak-anak yang sudah meninggalkan Tuhan atau yang sudah melukai hati kita. 但是我们要学习像上帝的心，愿意接受我们的儿子、孩子，虽然已经伤透了我们的心。 Ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, 当我们的孩子不按我们的要求的时候， seringkali ada dua pertanyaan muncul di dalam hati kita. 在我们的心里常常出现两个问题： Apa yang sudah saya lakukan 我到底做了什么呢？ sehingga anak saya seperti demikian? 我的孩子变成这个样子。 Pertanyaan yang kedua, apa yang tidak saya lakukan 第二个问题就是我没有做了什么， sehingga anakku seperti demikian? 我的孩子今天有这个样子。 Apa yang sudah saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan sehingga dia seperti demikian? 我做了什么，我没有做了什么，我的孩子变成这个样子。 Hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini 我们活在罪当中， sungguh tidak mudah, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita. 我们身为父母的，真的教一个孩子是不容易。 Tetapi satu hal yang boleh kita teladani dari Bapa di surga, 但是我们可以从我们天父的上帝学习一件东西， belajar mengasihi anak kita tanpa syarat, 就是无条件的来爱我们的孩子， mengampuni, menerima mereka kembali. 原谅他们，接受他们。 Hal yang kedua yang kita belajar adalah respon daripada anak bungsu terhadap anugerah Tuhan. 第二个我们要学习的就是小儿子对上帝恩典的回应。 Dia bertobat, dan pertobatannya adalah pertobatan yang tuntas dan total. 这小儿子的悔改是完全的，是彻底的。 Ada dua hal yang menstimulus anak bungsu ini untuk pulang ke rumah, 有两个事情使他这小的儿子回到他的家里， yaitu hartanya sudah ludes dan terjadi kelaparan yang hebat. 就是他的钱花光了，然后他遇到很大的饥荒， Ia mengaku dosanya di hadapan ayahnya dan merasa tidak layak lagi sebagai anak. 他就在他父亲承认他一切的罪与过犯，他觉得不配当他父亲的儿子， Dia minta diterima hanya sebagai seorang budak. 他就要求他的父亲以奴仆来接待他好了。 Dan dia juga bertobat, mengakui dosanya di hadapan Tuhan. 他也悔改，他向上帝承认一切过犯。 Dalam ayat 18 sampai 19 dia ada dua kata bangkit muncul di sana. 在18和19节有一个词两次发现，就是起来。 Anak ini tidak berhenti hanya pada penyesalan diri dan guilty feeling saja, 小的儿子不停在内疚感与后悔， tetapi ia mengambil satu keputusan yang tegas, bangkit dari keterpurukan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan.
但是这小儿子做了很坚定的决定，他从他的堕落站起来，他对上帝、对他的父亲承认他的罪，因为得罪了他们。 Pada saat itulah saudara-saudari sekalian terjadi rekonsiliasi seorang anak dengan Bapa. 当时就父子的关系可以重新和好， Dan juga rekonsiliasi Tuhan dengan manusia yang berdosa. 就是上帝与罪人的关系重新和好。 Saudara-saudari sekalian, adakah hari ini dosa atau hal-hal yang lain yang membuat kita jauh daripada Tuhan? 弟兄姐妹，请问今天是否有某个罪使你远离上帝呢？ Apakah kesibukan-kesibukan kita, 是否我们的忙碌、 penderitaan kita, 我们的痛苦、 pertanyaan-pertanyaan di dalam iman percaya kita 我们对信仰很多的疑问， membuat hati kita jauh daripada Tuhan? 使我们的心远离上帝。 Marilah kita dengan berani, jujur dan terbuka secara tuntas mengakui dosa-dosa kita. 当我们就坦然无惧的诚实在上帝的面前承认我们一切的罪， Marilah kita kembali kepada Tuhan, 让我们重新回到上帝的怀抱。 Bapa yang penuh kasih dan belas kasihan. 我们的天父充满慈爱与怜悯， Kembali kepada Bapa yang penuh kasih dan belas kasihan. 我们就回到我们的天父充满怜悯与爱心， Maka kita akan mengalami sukacita yang berkelimpahan di dalam Tuhan. 我们就在主里面要建立丰盛的喜乐。 Yang ketiga yang kita belajar bagaimana respon anak sulung terhadap anugerah Tuhan. 第三点，我们要学习的就是长子对上帝恩典的回应。 Berbeda dengan sikap ayah yang penuh sukacita menyambut anak yang bungsu. 如果他父亲很喜乐的来接待他的小儿子， Anak sulung ini marah kepada ayahnya 这长子却生他爸爸的气， karena anak ini sudah memboroskan harta ayahnya. 因为这个儿子已经浪费他父子的财产。 Kalau secara pikiran duniawi itu cengli ya, dia marah itu cengli, masuk akal. 如果我们按我们的看法来看，这个长子他发脾气，我们是可以理解的。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, 但是弟兄姐妹， anak sulung ini dia tidak mengalami anugerah Tuhan. 但是这个长子他没有经历到上帝的恩典。 Kalau menurut pikiran dunia cengli, tapi ini bukan pikiran daripada Tuhan. 按世人的看法，他可以发脾气，我们是可以理解的。但是这个却不是上帝的思想。 Dia marah kepada sang ayah yang menyambut anak yang hilang dengan pesta pora. 这长子生他爸爸的气，因为他爸爸用白色宴席来接受他的小儿子。 Anak sulung adalah gambaran daripada orang-orang Farisi yang merasa dirinya cukup baik, cukup berjasa, merasa diri lebih baik dari orang lain. 这长子就是描述了法利赛人常常觉得自己够好，自己比别人好， Hanya dia yang layak, sedangkan orang lain tidak layak menerima anugerah Tuhan. 只有觉得自己配得领受上帝的恩典，别人却不能接受上帝的恩典。 Seperti Yunus, 就像约拿， merasa orang Niniwe itu tidak layak menerima anugerah Tuhan 就觉得尼尼微人不配领受上帝的恩典， karena mereka sangat jahat. 因为他们非常邪恶。 Lebih baik Tuhan binasakan mereka saja. 更好，上帝消灭尼尼微人。 Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹， pemahaman yang sempit terhadap anugerah Tuhan menghasilkan satu sikap yang ungraceful. 对上帝恩典理解的狭窄，就产生一个没有感恩的态度， Tidak bermurah hati terhadap sesama 对别人没有慈悲的心， karena punya pemahaman yang sempit terhadap anugerah Tuhan. 因为对上帝的恩典有错误的理解，就是狭窄的理解。 Sehingga kita tidak bermurah hati kepada orang lain. 因此，我们对别人根本没有慈悲的心。 Ayat yang ke-29, dia menjawab ayahnya seperti demikian. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. 29节这样说：长子多年服侍他的父亲，他从来就没有反抗他的父亲。 Kata melayani di sini memakai kata yang sama dengan kata pelayanan daripada seorang budak.
服侍这个词在这里用的是用在一个奴仆在服侍。 Dia melayani dengan sikap mental, bukan sebagai seorang anak sulung, tapi sebagai seorang budak. 这长子他服侍不是以长子的身份，但是以奴仆来侍奉。 Anak sulung ini bukan bekerja dengan sukacita untuk perusahaan ayahnya, 这长子不是以喜乐的心为他的爸爸的公司工作， tetapi dia bekerja dengan sikap dan mental seorang budak. 但是他以奴仆的心态去工作。 Dia memandang Allah sebagai taskmaster. 他看上帝就像任务大师， Relasi dengan Allah itu sebagai relasi barter, untung rugi. 与上帝的关系就是交换的关系。 Kalau saya cukup baik, barulah Tuhan akan bersikap baik kepada saya. 如果我够好，上帝就对我好。 Dia memiliki pemahaman yang sempit terhadap anugerah Tuhan, 这长子对上帝的恩典有狭窄的理解， bahwa segala sesuatu yang diterimanya itu layak dia terima sebagai satu upah kerjanya. 他认为他一切所领受的就是他的酬劳。 Dia tidak memahami sepenuhnya arti dari hidup di dalam anugerah Tuhan. 这长子根本不了解什么叫活在上帝恩典当中， Ia sendiri tidak mengalami kelimpahan anugerah Allah. 他从来没有经历过上帝丰盛的恩典， Karena itu tidak heran dia tidak mampu merohati kepada adiknya sendiri. 因此不奇怪，如果他对别人、对他的弟弟也没有慈悲的心。 Seseorang yang sudah mengalami kelimpahan anugerah Tuhan di dalam hidupnya, 如果一个人真正的经历上帝丰盛的恩典在他的生活当中， pasti dia menjadi seorang yang murah hati, gampang mengampuni, 他肯定变成一个非常有慈悲心的人。 berjiwa besar, tidak suka ingat-ingat kesalahan orang lain. 他愿意原谅别人，有宽大的心，也不记别人的错误。 Unsur-unsur inilah yang tidak dimiliki oleh si anak sulung ini. 这些元素在长子的身上根本看不见。 Saudara-saudari sekalian, ada dua pelajaran rohani buat kita pada siang hari ini. 弟兄姐妹，在这个中午有2个属灵功课，我们可以学习。 Yang pertama, marilah kita semakin menyelami isi hati Bapa kita yang di surga. 第一点，我们更体会我们在天父的心， Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. 天父何等的爱世上的灵魂。 Marilah kita juga dengan hati seperti hati Bapa, meresponi kasih Bapa untuk membuka hati kita dengan kedua tangan kita lebar-lebar menyambut kasih Kristus di dalam hati kita. 让我们打开我们的心，伸出我们的双手来领受，在我们的心里就是基督的爱。 Marilah kita menyelami hati Bapa untuk juga mencari jiwa-jiwa yang terhilang. 当我们体会我们天父的上帝，就是我们寻求世上的灵魂， Membawa mereka kembali kepada Bapa. 带领他们归向上帝。 Yang kedua yang kita pelajari sebagai respon terhadap anugerah keselamatan Kristus, 第二点，我们要学习的就是对基督救恩的恩典，我们要做个回应。 marilah kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang baru. 我们就以新的心态来服侍上帝， Bukan dengan mental sebagai seorang budak 不是像一个奴仆的心态。 yang melayani dengan meminta pujian dan upah. 服侍是为了得到奖赏，为了得到称赞。 Melayani karena kita ingin merasa dipuaskan oleh keberhasilan kita. 服侍是为了我们要有成就感。 Tetapi marilah kita melayani dengan penuh kerendahan hati, dengan mental seorang anak yang melayani di rumah Bapa kita di surga. 但是我们要以谦卑的心来服侍，就是上帝的儿女在上帝的殿中来服侍， Melayani dengan syukur dan sukacita. 以喜乐的心、以感恩的心来服侍上帝。 Sama seperti Paulus di dalam Roma 8 ayat 15 mengatakan, 就像保罗在罗马书8章15节这样说： kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. 你们所受的不是奴仆的心，乃是儿子的心。 Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita bukan lagi sebagai budak, 上帝拯救我们以后，我们不是奴隶了， bukan lagi sebagai budak dosa, 不是罪恶的奴仆， tetapi kita sebagai anak-anak
raja di surga. 但是我们是上帝，就是我们王的孩子。 Marilah kita melayani Dia dengan penuh sukacita, penuh syukur. Pelayanan itu adalah satu hak istimewa bagi kita. 让我们以喜乐的心、以感恩的心来服侍上帝，因为服侍上帝是我们的一个特权。 Kita melayani Bapa kita di surga. 我们服侍我们在天上的父。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们感谢你， Kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. 我们都是已经领受了上帝的恩典。 Tuhan, tolonglah kami mempunyai pengertian yang baru, pemahaman yang baru terhadap anugerah Tuhan. 主啊，求主帮助我们对恩典有新的理解，有正确的理解。 Jangan biarkan kami menjadi anak sulung yang terhilang di rumah Tuhan. 主啊，求你帮助我们，不要成为长子，在神的殿中却失丧了。 Tetapi kami adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. 但是我们是上帝所爱的儿女，就是主耶稣已经救赎了我们。 Ajar kami juga Tuhan untuk bersikap murah hati kepada banyak orang karena kami sudah mengalami anugerah Tuhan. 主啊，因为我们建立了你的恩典，教导我们对其他人也是有慈悲的心。 Biarlah firman Tuhan boleh terus berbicara di dalam hati setiap kami. 求主的话继续不断的在我们的心里对我们每个人说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。